supaya menjaga keselamatan Ketua Menteri Pulau Pinang. Pada hari ini misalnya Ketua Wanita MCA memberi sokongan kepada Elizabeth Wong dalam kes yang dihadapi. Pada di Muar misalnya Abdul Pas di Maharani telah buat satu majlis rumah terbuka orang Cina misalnya. Dan sudah macam jadi satu bangsa yang kita namakan Malaysia. Tetapi macam pemuda UMNO saya tengok masih lagi dengan Melayu. So bagaimana ini? Kita harus melihat bahawa orang Melayu ini merupakan tonggak kepada politik negara. Jika kita menjaga tonggak ini dengan baik, jika tumbang politik Melayu akan tumbang kestabilan negara. UMNO dengan MCA dan gerakan ini harus diingat. Saya nak kembali kepada pasal ekonomi. Saya lihat tiba masanya hari ini selepas 39 tahun DIB ini menjadi satu gagasan yang membina orang Melayu, membantu orang Melayu. Saya ingat kita mungkin hari ini kita memfokuskan ke dasar yang baru, dasar yang memfokuskan bagaimana untuk merapatkan jurang pendapatan antara rakyat tanpa menyebut persenjataan sebagainya. Kita lihat hari ini jumlah pendapatan purata per keluarga orang Melayu sekitar 2,800. Bagi orang India 3,200. Bagi orang Cina 4,400. Jadi kita kena set. Kata ada target 3,750. Mana-mana bangsa yang duduk di bawah paras itu mesti ada usaha yang tuntas untuk memberikan pendapat kepada mereka. Ini pertamanya. Maka masuk Datuk Seri, dasar ekonomi baru itu perlu diberi package baru. Ya. Sebab dasar ini dibina oleh Tuan Razak untuk 20 tahun. Sekarang sudah 39 tahun. Sekarang telah berbeza. Yang kedua, ke dasar ini saya jalankan merapatkan jurang kualiti hidup antara rakyat. Kalau terlihat hari ini di bandar-bandar, bangunan cantik-cantik, sekolah hari ini pagar sekolah, mungkin berharga 2-3 juta. Tapi kawan kita di Sabah, sekolahnya masih tak ada api, masih bangun orang lain. Sebagai kepimpinan yang akan datang, memikirkan bagaimana untuk kita merapatkan jurang pendapatan antara rakyat. Sama ada antara Melayu, Cina, India, ataupun bandar dan luar bandar. Dan juga merapatkan jurang kualiti hidup yang semakin merenggang jauh hari ini. Kita rasa sedih dan kata yang berlaku hari ini. Yang miskin tertinggal jauh, yang senang terus dibenahi. Ini perlu kita ingatkan. Cuma package yang Datuk Seri yang baru tidak ada Melayunya ya. Ya. Dan saya melihat bahawa tentang pergerakan orang muda ini perlulah bergerak sama. Umpamanya kalau kita ada ceramah politik, kita kena bawa rakan kita orang Cina untuk berceramah di depan orang-orangnya. Mereka menyatakan masalah-masalah dan juga janji-janji diberikan oleh parti yang berasaskan kaum Cina kepada orang Melayu. Begitu juga kaum India. Kita lagi berceramah dalam politik hari ini. Melayu berceramah untuk orang Melayu, India berceramah untuk orang India, Cina untuk orang India. Kita Cina untuk orang Cina. Jadi kita kena satu package. Ada program, walaupun audiennya orang Melayu, kita panggil 3 penceramah. Tamunya orang Melayu, yang kedua orang Cina, yang ketiga orang India. Dengan ini kita belajar bagaimana untuk memahami budaya antara kita dan boleh meninggikan, menyuburkan lagi semangat toleransi antara kita. Dan ini package baru ini melibatkan bukan hanya rupa bentuk, tapi pengisian juga. Dan maksudnya pengisian di sini pendekatan kita. Contohnya hari ini, kalau kita cakap tentang Barisan Nasional dan pemuda Barisan Nasional, ia lebih kepada satu parti yang hanya bergabung sewaktu pilihan raya. Sewaktu pilihan raya barulah kita bergerak, UMNO, MCA, MIC Gerakan, PBB dan sebagainya. Tetapi selepas pilihan raya, dalam waktu yang biasa, kita tak pernah ada ataupun tak selalu mengadakan, tak kerap mengadakan mesyuarat, tak kerap mengadakan kenyataan bersama, tak kerap mengadakan program bersama dan sebagainya. Kenapa boleh timbul hal seperti itu, tak boleh buat kenyataan bersama, mesyuarat bersama? Saya rasa itu mungkin dari segi sentuhan, masing-masing berbeza pada hari ini. Cuma kita perlu apabila ada pemerintahan baru, kepimpinan baru dalam UMNO dan juga parti-parti lain, kita kena duduk semeja dan ada satu harakat ataupun satu line yang baru untuk kita sama-sama bawa pendekatan Barisan Nasional yang betul-betul menjiwai dan mencerminkan penduduk di negara ini. Sebab itu saya rasa penting bagi kita package semula ini perlu kepada pengisian. Pengisiannya adalah kita perlu ada prinsip-prinsip yang kita berkongsi bersama. Pada hari ini kalau nampak UMNO ada prinsip lain, MC ada prinsip lain, gerakan MIC ada prinsip lain. Jadi kita kena duduk semeja sebelum kita ada rebranding itu, perlu kita setuju dengan prinsip yang bersama, iaitu prinsip yang memperjuangkan
memperjuangkan semua rakyat Malaysia berpegang teguh kepada rukun negara dengan dasar ekonomi baru dan sebagainya, barulah kita ada perubahan. Apakah selama ini Barisan Nasional tidak ada prinsip bersama ini? Sedangkan yang saya dengar Barisan Nasional selalu kata pada pembangkai yang tidur sebatang misi lain lagi. Prinsip itu sudah longgar dari segi pendekatan. Sebab itulah hari ini wujud keadaan di mana yang disebut oleh Profesor tadi, di mana yang ini buat laporan polis tentang itu, yang ini buat pernyataan tentang ini, seolah-olah tidak ada penelarasan di peringkat pemuda dan juga di peringkat Barisan Nasional itu sendiri. Dan dengan adanya pendekatan untuk kita kemaskan semula prinsip tersebut, dan ini batas-batas di mana kita boleh perjuangkan hak kita, nasib kaum kita masing-masing. Di sinilah kita mencantikkan lagi gerakan Barisan Nasional. Datuk, package baru Datuk sebagai calon Ketua Pemuda UMNO. Saya lihat bahawa kita jangan apologetik. Parti UMNO kita ini adalah parti Melayu. Jadi kita mesti utamakan yang Melayu dulu. Dan tapi pada waktu yang sama, kita kena tunjukkan bahawa kita terbuka kepada semua dan kita memperjuangkan hak rakyat keseluruhannya, bukan hanya orang Melayu. Itu sebabnya saya telah mencadangkan supaya kita adakan sekolah satu aliran di mana kita boleh gunakan sekolah kalau nak menunjukkan jadi kita pupuk perpaduan integrasi nasional ini daripada peringkat awal lagi, anak-anak kecil kita. Janganlah kita gunakan pendekatan di mana masing-masing dengan caranya sendiri. Bila dah masuk IPT nanti baru kita paksa dia duduk asrama yang sama dan sebagainya. Waktu itu dah terlambat. Jadi itu sebabnya kita walaupun memperjuangkan hak dan keseluruhan orang Melayu, tapi soal perpaduan ini kita tidak abaikan sama sekali. Dan saya kurang setuju apabila disebut bahawa tidak ada perbezaan antara Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat. Barisan Nasional ini satu perikatan yang diwujudkan sebelum pilihan raya. Pakatan Rakyat ini pada asalnya dulu Barisan Alternatif namanya. Pakatan Rakyat tidak wujud sebagai satu parti dan ideologi dia bukan setakat berbeza saja tapi bertentangan. Seorang kata wujud, seorang kata belakang mayat dulu, yang mana satu dia. Jadi dan saya yakin kalau kita berjelaskan perkara ini sebaik mungkin kepada rakyat, kalau kita akan tunjukkan bahawa Barisan Nasional itu sebagai satu formula yang tetap percaya kerana 90% kejayaan yang kita bawa sejak merdeka dulu jangan kita abaikan dan kita lupakan dan cuma tumpu pada 10 atau 5% yang ada sikit kelemahan, iaitu pula yang dilontar pelbagai tomahan dan fitnah sehingga kaburkan mata rakyat. Jadi kita tak nak lakukan. Datuk Sri calon Ketua Pemuda UMNO Malaysia dan ada harapan untuk terus ke depan dengan wawasan yang Datuk Sri cakap tadi. Tetapi Datuk Sri juga merupakan calon di hadapan saya pada malam ini yang membawa UMNO kalah dalam pilihan umum 2008 di Selatan. Jadi soalan saya, di mana kekuatan Datuk Sri untuk Datuk Sri bagi tahu kepada perwakilan jelaskan bahawa kekalahan di Selangor bukan di Selangor saja. Kalau kita lihat nasional itu mengambil peranan kepada kekalahan Barisan Nasional daripada Pulau Pinang, Kedah, Perak, Selangor, wilayah persekutuan. Dan isu-isu inilah yang membebani pikiran rakyat dan akhirnya memilih. Dan saya nak katakan bahawa kalaulah seorang yang pernah tewas ataupun kalah jatuh dalam politik tak ada peluang. Saya nak bagi contoh satu. Tuan Dr. Mahathir pernah kalah di pada tahun 1999. Datuk Seri Pahlawan kalah Vice Presiden tahun 1993. Bagaimana Allah mentadbirkan Rasulullah SAW? Rasulullah kalah perang Uhud. Dikurniakan kekalahan perang Uhud pada hijrah ketiga. Kalah Rasulullah. Kerana Allah menguji. Kita belajar. Kita belajar dan saya alhamdulillah daripada usia muda saya mula dari bawah, anak seorang petani miskin 35 tahun jadi besar, saya jatuh banjir, dihalau oleh Pakatan Rakyat malam-malam, bawa anak saya dibanding botol mineral dan sebagainya, tapi saya tetap di sini dengan semangat saya. Salah satu daripada faktor kemerosotan undi yang dimenangi oleh Barisan Nasional tahun 2008 kerana yang berhormat dilihat sebagai liability yang menentukan calon-calon bagaimana yang berhormat nak tukarkan liability itu kepada satu persepsi yang positif kepada yang berhormat.